Bahkan ada 3-4 orang khalifah. Khalifah ni ketua daulah Islam lah seluruh dunia. Ada 3-4 orang khalifah yang berpegang dengan mazhab Mu'tazilah. Disebabkan imam-imam mazhab tadi, mereka ni ringkas cakap tolak ilmu kalam lah. Dia tak mau berdebat tentang ilmu kalam ni. Jadi mereka ni kurang bagi perhatian. Bila kurang bagi perhatian, makin lama makin ramai rakyat yang terima mazhab Mu'tazilah yang salah tadi tu. Lama pula lagi pembesar pula terima, dan lama kelamaan khalifah pun terima. Jadi bahaya benda ni. Antara khalifah yang terlibatnya dikatakan Khalifah Al-Ma'mun bin Harun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim bin Harun, kemudian Khalifah Al-Wathiq, dan ada juga ulama kata Khalifah Al-Mutawakkil pun berfaham Mu'tazilah juga. Pada zaman-zaman inilah Imam Ahmad bin Hanbal tadi, dia dihukum sebat. Sebab khalifah dia tanam kepada rakyat ni mesti siapa tak ikut fahaman Mu'tazilah dikira buat kesalahan. Sampai setara itu. Jadi Imam Ahmad ni dia tak mau ikut. Disebabkan dia tak mau ikut dia tadi, dia kena sebat. Okay, sanggahan. Ada orang kata ilmu kalam ni tak boleh sebab dia wujudkan istilah-istilah baru. Istilah-istilah ini zaman Rasulullah, zaman sahabat dulu tak ada. Jadi bid'ah lah, sesuatu yang tidak ada dicontohkan. Jadi jawapan Imam Al-Ghazali, mana-mana bidang pun bila berdiri sendiri sebagai satu ilmu, dia akan wujudkan banyak istilah. Banyak istilah baru, nak mudahkan orang bahaskan ilmu tu, nak mudahkan orang faham, nak mudahkan perjalanan ilmu tu, terpaksa wujud istilah baru. Termasuklah bidang hadis pun, bidang fiqh, usul fiqh pun, bidang bacaan Quran pun, dan bidang-bidang yang lain. Semua ada istilah baru. Tapi kenapa kita tak tolak bidang hadis, bidang fiqh tadi tu? Kita terima. Padahal banyak istilah baru yang wujud, yang pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat tak ada. Jadi itu bukan hujah nak menolak ilmu kalam. Hujah itu tak terpakai. Orang sanggah lagi, matlamat ilmu kalam ni salah, objektif pelajaran ilmu kalam ni salah. Kata Imam Al-Ghazali, matlamat pelajaran ilmu kalam ni nak kenal Allah. Mengenal Allah pula bukan dengan ikut-ikut, tapi dengan hujah-hujah. Jadi macam mana nak dikatakan salah? Tak boleh. Bahkan aliran ilmu kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah ini berjaya menyelamatkan daulah Islam. Macam mana yang dikatakan berjaya menyelamatkan daulah Islam? Kita sebut tadi ada 3-4 orang khalifah berpegang dengan fahaman Mu'tazilah yang salah. Tu khalifah pegang, pembesar-pembesar dia pun pegang, rakyat pula dipaksa anut. Siapa yang didapati kata tokoh-tokoh tak mau terima Mu'tazilah ni, akan kena hukum penjara, hukum sebat. Nasib baiklah wujud aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia pengaruh sikit-sikit, lama-lama dengan khalifah-khalifah pun tak pegang dah. Khalifah-khalifah yang datang kemudiannya dah tak pegang dah dengan Mu'tazilah. Pembesar-pembesar pun tak pegang. Umum kata masyarakat pun tak pegang dah. Jadi selamat. Selamat. Tu salah satu jasa aliran ilmu kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran yang betul. Aliran yang tak salah tadi. Dan sampai hari ini aliran Asy'ariyah Maturidiyah ni masih relevan, masih sesuai lagi. Semalam saya ada pergi satu pengajian Tauhid sifat 20 di Sungai Kerang sana. Ustaz yang mengajar tu dia ada cakap, kita sebahagian orang dia tak terima pengajian sifat 20 yang aliran Asy'ariyah Maturidiyah ni lah. Tapi mereka pakai aliran Tauhid 3 serangkai. Tauhid uluhiyah, Tauhid rububiyah, Tauhid asma wal sifat. Ni kebanyakannya ni yang pegang dengan Tauhid 3 serangkai ni ialah yang berfaham Salafi Wahabi lah. Mereka ni Asy'ariyah ni bagi mereka tak boleh lah, bid'ah. Tak boleh. Tapi kata ustaz semalam tu, Tauhid 3 serangkai ni dia tak boleh nak selesaikan banyak persoalan. Sebab dia ni untuk kita tahu nak sembah Tuhan. Nak sembah Tuhan yang mana? Nak sembah siapa sebenarnya? Dia lebih yang tu.
Kalau tauhid rububiyah ni, dia kata orang bukan Islam pun bertauhid juga, tauhid rububiyah. Mereka percaya Tuhan ni ada, cuma mereka sembah berhala. Yang kita nak sembah yang betul-betul ni tauhid uluhiyah. Kita sembah Tuhan, tak ada perantara-perantara. Pelajaran dia yang tu. Jadi pelajaran dia lebih kurang terhad kepada nak betul kita nak sembah yang mana, yang tu je. Tapi dalam pelajaran tauhid sifat 20 ni, dia bukan sekadar kita nak tahu nak sembah yang mana yang betul, tapi dia boleh bawa kita kepada kenal Tuhan. Dia lebih lagi. Dan kita boleh berhujah pula dengan aliran-aliran yang sesat, dengan Mu'tazilah ke, Qadariyah ke, dengan orang etis pun boleh, orang falsafah pun boleh. Tapi kalau kita bergantung dengan tauhid 3 serangkai tadi, tak boleh nak hujah. Ini kelebihan tauhid sifat 20. Sanggahan lagi, ilmu kalam ni bawa perpecahan. Orang duk saling berdebat, saling taksub, saling bermusuh, saling bersengketa. Jawab Imam Ghazali, itu pun bukan hujah nak menidakkan ilmu kalam, sebab dalam cabang-cabang ilmu yang lain pun wujud perpecahan juga. Ada taksub juga, ada permusuhan juga. Contohnya ilmu fiqh, dalam ilmu hadis, dalam ilmu sirah pun ada perpecahan. Cara nak baca Quran, kan berapa banyak jenis bacaan. Kita tengok Akademi Al-Quran tu, Sat baca macam ni, Sat baca macam ni, lain-lain bacaan dia. Semua tu perpecahan lah tu kan. Dalam mazhab fiqh lagi lah, apa yang boleh bagi mazhab yang lain, kadang-kadang tak boleh bagi mazhab kita. Jadi memang wujud perpecahan. Tapi itu bukan hujah. Kalau kita nak kata bila berpecah tu, maka ilmu ni kita kena tolak. Jadi ilmu fiqh kena tolak lah. Mazhab Syafi'i ni tak boleh lah. Mazhab-mazhab yang lain pun semua tak boleh lah, sebab wujud perpecahan. Kita nak ikut mazhab siapa tak tahu. Kena sendiri-sendiri lah buat mazhab sendiri. Sebab dia kata wujud perpecahan. Bila buat mazhab sendiri lagi pecah lah. Seorang-seorang ada mazhab dia. Seorang-seorang ada mazhab sendiri. Sanggahan lagi, agama tak benarkan berdebat-debat ni. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, orang tak berdebat ni. Jawab dia, agama tak benarkan perdebatan yang lampaui batas. Bukannya tak benarkan perdebatan langsung. Buktinya Al-Quran sendiri pun ajar kita agar berhujah. Dan para sahabat sendiri pun ada berdebat dalam hal yang kita cakap ni tadi. Kita dah bagi dia ayat-ayat Quran di hari itu. Sanggahan lagi, zaman sahabat okeylah, memang ada perdebatan, tapi sikit. Yang ilmu kalam ni debat dia banyak. Jawab Imam Al-Ghazali, zaman itu masalah-masalah dalam bidang ini belum banyak muncul. Jadi para sahabat dia tak payah nak debat sangat lah, sebab belum sampai lagi masalah-masalah tu kepada mereka. Sebab tu mereka kurang debat. Zaman selepas mereka baru sampai. Jadi mau tak mau kena debat lah. Jadi itu bukan hujah nak tolak ilmu kalam. Macamlah dialog dengan agama-agama lain. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, kita umat Islam dia dialog dengan siapa? Dia dialog dengan orang musyrik Mekah. Penganut agama Hindu dia kata, orang musyrik Mekah ni agama Hindu tu dia kata. Itu agama Hindu dia kata. Hujah dia lah. Sebab mereka sembah patung-patung dewa-dewa sama macam agama Hindu. Jadi asalnya Mekah tu agama Hindu. Dia hujah kita. Jadi zaman itu kita berhujah dengan orang musyrik Mekah, kemudian dengan orang agama Yahudi, dengan orang agama Nasrani, dengan orang agama Sabi'in, dengan orang agama Majusi, mungkinlah dengan orang agama yalah dekat-dekat situlah. Dia tak tersebar lagi. Lepas zaman mereka ni, umat Islam makin tersebar jauh. Kita dah jumpa dengan orang agama Shinto, orang agama Norse, agama Viking. Kita jumpa orang agama asli, agama Red Indian. Jadi kita kena ambil tahu lah agama Shinto ni dia percaya macam mana. Kena tahu sikit-sikit lah para pendakwah ni tadi kan. Orang agama Viking, agama Norse ni macam mana. Tak boleh kita nak kata zaman Nabi dulu mereka tak ambil tahu pun agama Shinto Jepun, agama Norse Viking, agama Red Indian, agama orang asli tak ambil tahu pun. Jadi kita tak payah ambil tahu. Yang kita nak ambil tahu agama Yahudi sikit,
agama Nasrani sikit, agama Majusi sikit, agama Sabi'in sikit, yang tu cukup lah. Memanglah zaman tu tak payah ambil tahu agama Shinto, agama Viking, agama orang India ni, sebab belum sampai. Pendakwah-pendakwah belum sampai nak jumpa mereka ni. Jadi kita tak payah ambil tahu lah. Bila umat Islam tu dah berkembang dah, kita nak sebar agama Islam ni, masa tu baru kita ambil tahu, baru jumpa. Lepas zaman sahabat, barulah umat Islam ni jumpa orang-orang di Jepun. Barulah jumpa orang-orang di Eropah Utara. Masa tu lah kita nak kenal-kenal. Yang agama-agama yang zaman Nabi Muhammad dulu, mereka tak ambil tahu. Sama lah dengan ilmu kalam tadi. Di zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, masalah-masalah ni belum banyak. Jadi sebab tu para sahabat dia tak berdebat. Bila sampai zaman kemudian ni dah banyak masalah tu, barulah nak kena debat. Barulah wujud meriahnya ilmu kalam tu tadi. Bagaimanakah potensi laluan ilmu kalam dalam bidang kerohanian? Kita nak capai makam-makam yang tinggi ni, dengan ilmu kalam ni boleh dah. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu kalam ni boleh bawa peningkatan, tetapi tidak cukup. Tak cukup tinggi. Kita boleh pergi lebih tinggi lagi. Nak dapat tinggi lagi, kenalah menggunakan laluan tasawuf. Contoh yang kita bagi hari tu, orang tanya nak naik ke langit boleh tak? Boleh. Nak naik apa? Naik belon. Naiklah belon. Bila naik belon udara, dia ada tahap dia. Dia tak boleh pergi lebih tinggi dah. Satu peringkat tu memang dia naik. Jadi makam kita memang naik, tapi sampai satu peringkat situ kan. Dia tak boleh lebih dah. Ada tak laluan lain kita nak naik lebih lagi? Boleh naik kapal terbang. Naik kapal terbang pula. Naik dah, lebih tinggi pada belon, bagus lah. Tapi sampai satu peringkat, dia tak boleh sampai angkasa lepas. Ada tak laluan lain? Ada, kita boleh naik roket. Naik roket pula baru sampai angkasa lepas. Itu pun tak boleh sampai yang mana-mana kawasan kita tak tahu lagi kan. Jadi ilmu kalam ni macam tu lah. Nak mencapai Tuhan melalui ilmu kalam boleh tak? Boleh. Memang akan meningkat. Tapi ada satu tahap tu kita berhenti. Padahal kita boleh lebih lagi. Nak lebih lagi laluan yang mana? Kena guna ilmu tasawuf. Ilmu mukasyafah, dia boleh sampai atas lagi. Jadi bagaimanakah pegangan Imam Al-Ghazali terhadap ilmu kalam? Yang pertama, ilmu kalam ni ada manfaat dia, ada melarat dia. Ada baik, ada buruk. Yang kedua, ilmu kalam tak boleh diterima keseluruhannya, dan tak boleh juga ditolak keseluruhannya. Kita nak sebar kepada orang Islam macam kita ajar ilmu fiqh, macam ajar ilmu tasawuf, macam ajar ilmu-ilmu yang lain lah. Tak boleh. Dia ada had-had dia. Jadi kita nak terima keseluruhan pun tak boleh, nak buang keseluruhan pun tak boleh. Kalau kita tengok yang awal tadi, ada dua kelompok kan. Satu kelompok kata ilmu kalam ni tak boleh langsung, bid'ah, haram. Kelompok yang kedua pula kata boleh, bahkan wajib dan fardu. Sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Bagi Imam Ghazali, dia bijak. Dia buat kajian dia, dia kata nak buang semua pun tak boleh, nak terima semua pun tak boleh. Ada syarat-syarat dia, ada keadaan-keadaan dia. Dia dapat selesaikan masalah antara dua kelompok ni. Satu kata tak boleh, satu kata mesti. Dia selesaikan.